warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamila binti Yusof, nombor matrik CN210386 dari kumpulan 7, subjek Pengajian Islam Seksyen 6. Dalam video ini, kumpulan saya akan membentangkan kajian tentang menangani ajaran sesat di Malaysia. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan ini terdiri daripada 10 orang ahli, iaitu Saya Nur Syamila binti Yusof, nombor matrik CN210386. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisa Najwa binti Muhammad Ali, nombor matrik CN210410. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila Kalisa binti Asri, nombor matrik saya CN210288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Adil Ma'imah, nombor matrik CN2102. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syahzanani binti Akmaluddin, CN210398. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Umi Hazinda binti Syukur, nombor matrik CW210052. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatin Izani Farisha binti Cepa, nombor matrik saya AW210304. Assalamualaikum, nama saya Sabrina binti Ahmad, nombor matrik saya CN210393. Assalamualaikum, nama saya Syaira Izian, nombor matrik CN210307. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syahzanani binti Akmaluddin, CN210398. Saya akan menerangkan berkaitan dengan abstrak. Ajaran-ajaran sesat dan amalan-amalan sesat di dalam masyarakat Islam di Malaysia bukanlah sesuatu perkara yang baru atau tidak disedari, malah ajaran sesat tersebut tidak dapat dikatakan sesat keseluruhannya kerana bercampur aduk di antara yang salah dan yang benar. Tambahan pula, paling merumitkan dan kritikal sekali ialah di dalam ajaran sesat tersebut dikatakan betul oleh satu golongan serta dikatakan salah oleh satu golongan yang lain. Namun begitu, masalah perselisihan pendapat ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor seperti orang yang memperkatakan tentang ajaran itu mempunyai sifat dan niat tertentu. Selain itu, mereka cuba menilai ajaran itu tanpa pengetahuan kandungan ajaran berkenaan dengan betul. Malahan terdapat kumpulan ajaran sesat itu mempunyai cara pengajarannya tersendiri dalam menunjukkan kebenaran, tetapi di akhiratnya mengandungi ajaran dan kepercayaan yang mengelirukan, bahkan unsur-unsur yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, ajaran sesat berkenaan kebanyakannya tidak disebarkan secara terbuka, malah ia tidak dapat dibincangkan serta dinilai oleh umum secara terus dan terperincil. Sehingga kini hampir setiap buah negeri di Malaysia terdapat ajaran-ajaran yang disebarkan secara senyap-senyap. Sebahagian kumpulan ajaran sesat ini didalangi oleh sesetengah individu atau puak tertentu telah berjaya bertapak dan mendapat sambutan daripada sesetengah golongan yang jahil yang telah berjaya melakukan ajaran sesat rahsia. Berbagai bentuk ajaran sesat yang menyerang negara sama ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Hal ini kerana kumpulan ajaran sesat ini banyak mengheret pengikutnya menyimpang daripada ajaran Islam tanpa mereka sedari. Tambahan lagi, memandangkan ancaman dan bahaya gerakan kumpulan ajaran sesat ini, maka pihak berkuasa agama negara dan negeri telah melakukan pelbagai usaha bagi menyelesaikan masalah besar ini. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan. Untuk pengenalan pula, saya akan membentangkan tentang takzir, hukuman takzir dan ajaran sesat. Untuk takzir,
berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud kesalahan yang hukumannya merupakan dera. Selain itu, penjenayah tidak akan dijatuhkan hukuman hudud atau kisas dan tidak ditentukan kadar atau bentuk di dalam Al-Quran atau hadis, dan tidak ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu di dalam Al-Quran dan hadis. Bagi hukuman takzir pula, dikenakan kepada penjenayah jika disabit kesalahan dalam mahkamah, bertujuan untuk membendung dan menghalang penjenayah daripada mengulangi jenayah. Selain itu, memberi keinsafan serta peluang untuk berubah. Bagi ajaran sesat pula, salah satu jenayah yang dikenakan hukuman takzir dikenakan hukuman oleh hakim di mahkamah, iaitu akan diberikan kaunseling bagi memulihkan akhlak. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Sabrina binti Ahmad. Nombor matriks saya CN210393. Okey, saya akan menerangkan bahagian objektif, iaitu objektif yang pertama menjelaskan konsep takzir menurut undang-undang Tindakan Islam. Yang nombor dua, mengkaji punca-punca kemunculan ajaran sesat di Malaysia. Yang ketiga, mengenapasi langkah-langkah mengenai asal ajaran sesat di Malaysia. Seterusnya, konsep takzir menurut undang-undang jenayah Islam. Takzir ini sering diabaikan oleh masyarakat kerana mereka tidak memahami arti takzir yang sebenar, iaitu salah satu hukum perundangan dari Islam yang memasuk hukuman berdasarkan budi pecara pemerintah, hakim ataupun badan perundangan, kerana hukuman takzir ini tidak didapat dalam nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Takzir juga mempunyai 11 bentuk hukuman yang berbagai dan bertujuan untuk membuatkan penjenayah berasa serik untuk melakukan kesalahan tersebut. Takzir dari segi bahasa iaitu pencegahan dan penolakan ataupun pertolongan. Dari segi syarat pula, takzir bermaksud kadar hukuman bagi pelaku maksiat ataupun penjenayah yang tidak ditentukan kadar oleh syarat sama ada hak Allah ataupun hak manusia, dan bersifat memberi pengajaran kepada dan peringatan kepada pelaku. Takzir kepada dua bagai, iaitu kesalahan termasuk dalam kategori jenayah hudud, tetapi tidak dikenakan hukuman hudud kerana tidak memenuhi syarat pelaksananya. Okey, jenis hukuman takzir adalah tidak terhad kerana bergantung kepada masalah, serta kerajaan ataupun badan perundangan boleh mengenakan mana-mana hukuman dengan syarat setimpal dengan jenayah yang menepati masalah umum. Contohnya, amaran ataupun ancaman, tahanan ataupun penjara, pukulan ataupun rotan, buang negeri, pemusnahan barang-barang, hukuman mati dan memecat jawatan. Okey, takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si hukum itu, mencegahnya untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Penentuan jenis pidana takzir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia. Hukuman takzir ini tidak sepenuhnya relevan yang diterapkan pada zaman ini seperti hukuman jilid dan salib kerana hukumannya adalah sangat keji. Punca kemunculan ajaran sesat di Malaysia. Ajaran sesat tidak akan berkembang tanpa adanya sebarang sebab atau faktor yang mendorong munculnya ajaran tersebut. Antara penyebabnya ialah kelemahan dalam peruntukan dan penguasaan undang-undang. Di Malaysia, tidak diberi kuasa secara meluas dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang penjenayah. Mahkamah Syariah juga terhad dan dikawal oleh perlembagaan untuk menjatuhkan sebarang hukuman kepada penjenayah tersebut. Hal ini kerana penjenayah tidak akan rasa takut untuk mengulangi jenayah tersebut. Jadi, Malaysia perlu menguat kuasa undang-undang yang lebih berkesan. Yang kedua, kelemahan sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam amat penting yang dapat menjaga kefahaman dan pengamalan Islam seseorang. Pembelajaran mata pelajaran agama Islam tidak diajar secara keseluruhan dengan meliputi aspek akidah, syariah dan akhlak Islam. Pengajaran ilmu Islam yang tepat akan melahirkan pengadut Islam yang baik serta menjadikan contoh kepada umat Islam yang lain supaya mereka tidak sesat. Yang ketiga, gagal menangani unsur negatif media massa.
Pada masa kini, media massa menjadi alat komunikasi yang penting kepada manusia. Dengan adanya alat komunikasi ini, ia dapat menyampaikan maklumat atau berita kepada orang ramai dengan cepat. Tetapi, ada segelintir umat Islam yang menyalahgunakan media massa untuk menyebarkan ajaran sesat. Ini kerana umat Islam yang lain akan mudah terpedaya dengan ajaran yang tidak betul. Antara langkah-langkah bagi menangani ajaran sesat di Malaysia ialah yang pertama, penguatkuasaan undang-undang daripada pihak berkuasa, di mana tindakan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng ataupun dikenali sebagai ajaran sesat. Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam adalah satu usaha yang perlu dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukannya sekadar untuk memenuhi kehendak undang-undang sahaja. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pengamal-pengamal ajaran sesat yang boleh didakwa di bawah enakmen kesalahan jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman jika disabitkan kesalahannya. Apa yang lebih penting di dalam undang-undang berkaitan dengan ajaran sesat ialah bagaimana ia boleh digunakan bagi memberi peluang kepada mereka yang telah tersesat ini kembali ke pangkal jalan. Oleh itu, para pegawai penguatkuasaan agama dan pegawai pejabat agama Islam seharusnya berusaha di dalam tindakan mereka untuk memberi peluang kepada pengikut ajaran sesat untuk menyedari kesilapan mereka dan segera bertaubat. Yang kedua, langkah-langkah untuk menangani ajaran sesat di Malaysia ialah menyebarkan ajaran Islam yang sebenar kepada orang Islam ataupun kepada umat Islam, di mana ajaran Islam hendaklah sentiasa didedarkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar dan forum. Institusi agama seperti masjid dan surau perlu mengadakan ceramah untuk meningkatkan kefahaman ilmu agama Islam kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan mu'alaf, di mana golongan yang baru memeluk Islam. Kepada golongan yang baru memeluk Islam, mereka lebih mempunyai kemungkinan untuk tergolong dalam golongan ajaran sesat kerana mereka masih lagi dalam fasa untuk mencari apa itu Islam. Oleh itu, pihak agama Islam ataupun pegawai-pegawai yang berkenaan perlu mengambil berat bagi menangani ajaran sesat ini dengan memberikan mereka lebih banyak pengajaran kepada mereka. Telah tertubuh di Malaysia ini satu NGO ataupun satu badan pertubuhan perkim di mana pertubuhan ini ditubuhkan untuk membantu golongan mu'alaf dalam mempelajari ataupun mendalami agama Islam supaya golongan mu'alaf ini tidak tergolong ataupun senang mempengaruhi ajaran sesat yang semakin berleluasa pada masa kini. Yang ketiga ialah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Mencari dan menuntut ilmu pengetahuan adalah suruhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim. Seseorang yang jahil tidak dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengenal pasti antara kebenaran dan kebatilan, seseorang itu mesti mempunyai ilmu dan menghayati kebenaran itu. Seseorang itu hendaklah juga mengetahui ciri-ciri kesesatan supaya tidak tergelincir ke dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan Islam sebagai agama kebenaran, jalan yang lurus dan jalan yang boleh menyampaikan kepada keredaannya. Bagi membezakan antara jalan yang benar dan sesat ini, seseorang itu hendaklah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan mengkaji mengenai dengan penuh keinsafan. Jika dalam diri kita telah mempunyai ilmu agama Islam ataupun kefahaman agama Islam yang kukuh, kita akan lebih tahu membezakan di mana yang hak dan yang batil. Dan kemungkinan untuk kita tergolong ataupun terjerumus dengan ajaran sesat ini adalah sangat sedikit sebab kefahaman agama sangat penting dalam diri seseorang Muslim itu. Kesimpulannya ialah apa yang dapat disimpulkan ialah usaha yang bukan sedikit diperlukan untuk menangani ajaran sesat di negara ini.
paling penting, prinsip ajaran sesat perlu dikembangkan untuk perkhidmatan awam. Sudah tentu mereka yang punya latar belakang agama sedikit kurang berkemungkinan untuk terlibat dalam agama yang lebih pendek dan ringkas yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Di samping itu, kerjasama dengan agensi pengawasan undang-undang lain seperti Polis Diraja Malaysia dan lain-lain boleh mengurangkan masa penyiasatan dan membuat keputusan ajaran palsu. Dan ingatlah bahawa ajaran sesat tidak mengenali darjat ataupun pangkat. Kebanyakan golongan yang terlibat dengan ajaran sesat adalah golongan politik dan golongan-golongan yang mempunyai pangkat dan nama mereka. Hal ini kerana apabila mereka mau kembali ke pangkal jalan, mereka telah silap ataupun salah dalam memilih jalan kebenaran. Sekian, terima kasih.